Okey, so dekat sini kita ada latih diri 6.5, muka surat 165. 1A, Y sama dengan PX kuasa 2 tolak Q. Okey. So sekarang ni kita nak tukarkan persamaan ni kepada bentuk Y sama dengan MX tambah C. Okay, apa yang kita boleh buat kat sana? Ini kalau kita bandingkan dia ialah ni Y sama dengan MX tambah C. Jadi Y dia apa? Y dia ialah Y. M dia, X dia ialah ni, Y dia ialah Y. X dia ialah X kuasa 2. X kuasa 2. M dia ialah P. Dan C dia, pintasan Y dia ialah negatif Q. Dia suruh kena pasti je kan? Dia suruh tukarkan kepada persamaan tak linear bentuk berikut. Okey, ni dah memang dah dia punya ni ya. So kita kenal pasti Y apa, X apa, M apa, C apa. Okey, kalau B, Y sama dengan HX kuasa 2 tambah X. Sekarang ada 2X kat sini. Macam tadi, kita ada satu je X kan. Jadi itu dah memang bentuk Y sama dengan MX tambah C lah. Kat sini ada satu je X kat sini. X kuasa 2. Kat sini tak ada X kan. Jadi kita dah terus boleh camkan atau bandingkan dengan bentuk Y sama dengan MX tambah C. So kita kena pasti. Tapi yang ni, kat dua-dua side ni ada X. Jadi kita kena hilangkan salah satu. Macam ni kita nak hilangkan ni? Macam ni kita nak hilangkan salah satu X ni? Kita boleh bahagi dengan X kan? Boleh. Okey, so bahagi dengan X. Siapa yang kita nak bahagi dengan X? Semualah. Semua, setiap satu ni kita bahagikan dengan X. Y bahagi X. HX kuasa 2 bahagi X. Dan X pun bahagi dengan X. Jadi dapat berapa tu? Ni boleh potong. Dapat 1. Yang ni potong. Tinggal X kat atas kan? Jadi Y per X sama dengan HX tambah 1. Barulah kita bandingkan Y sama dengan MX tambah C. Okey, jadi Y dia ialah Y per X. X dia ialah X. M dia ialah H. Dan C dia ialah 1. Okey, jadi graf dia kat sini, kalau macam ni kan, Y per X sama dengan HX tambah 1 ni, graf dia apa yang lawan apa? Kalau Y sama dengan MX tambah C ni ialah Y lawan X kan? Tapi yang ni, graf ni ialah Y per X lawan X. Jadi graf kita dah tukar. Y per X lawan dengan X. Kalau yang tadi, ni graf ni lawan apa? Kalau ni graf dia ialah, biasanya Y lawan X kan? Y lawan X. Jadi sekarang graf dia ialah Y lawan X kuasa 2. X kuasa 2 kat sana. Okey? Faham tak? Okey, C. Tengok C. Okey, C. Y sama dengan P per X kuasa 2 tambah Q. Okey. So, Y sama dengan P per X kuasa 2 tambah Q. Okey, ni macam tak ada X kat sini kan? So, okey dah ni. Ni nampak macam dah okey dah. Kalau kita bandingkan, Y sama dengan MX tambah C. Y dia apa? Y dia masih lagi Y. Ni Y kan? Y dia ialah Y. X dia? X dia apa? M dia apa? X dia apa? X kuasa 2 kan? X kuasa 2 tapi kat bawah. Jadi M dia apa? C dia? C dia senanglah C dia kan kat belakang ni. C dia ialah Q. M dia apa? X ni betul ni X kuasa 2 tapi X kuasa 2 dekat bawah kan? Jadi kalau dekat bawah maksudnya pasti X dia ialah 1 per X kuasa 2. M dia ialah P. Okey, ataupun dengan kata lain kat sini kan, bila kita nak asingkan betul-betul, nak asingkan Y sama dengan P 1 per X kuasa 2 tambah Q. Baru kita nampak P tu ialah M,
dan paksi X dia ialah 1 per X kuasa 2. Jadi graf kita ialah graf Y melawan 1 per X kuasa 2. Okey, macam tu. Okey, ada lagi tak soalan? 3 je. Sekejap, kita tengok. Mungkin kita boleh tengok apa ni? Latihan intensif dia. Ada banyak sikit soalan. Latihan intensif dia. Mana dia? Latihan intensif. Ni. Latihan intensif. Latihan intensif 6.2. Kalau pelajar pula. Inilah bawah ni je kan? Bawah ni. Okey, so kita cuba yang bawah tu. Tukarkan setiap persamaan talinya berikut kepada bentuk linear. Seterusnya kena pasti. Sama je kan soalan ni kan? Okey, yang bawah ni. Okey, tengok ya. Latihan intensif 6.2. Nombor 1A. Y sama dengan 5X kuasa 2 tambah 3X. So ada X2 kat sini kan? Jadi kita kena hilangkan 1. Jadi nak buat apa tadi? Hilangkan 1? Bagi X. Bahagikan dengan X. Bahagikan dengan X. Boleh tak bahagikan dengan X kuasa 2? Boleh juga. Okey, kalau kita nak bahagi dengan X ni, kita dapat Y per X sama dengan 5X kuasa 2 bagi X tambah 3X bagi X kan? Okey, so ni hilang, X ni hilang, X ni tinggal 1. So itu kat situ. Jadi Y per X sama dengan 5X tambah 3. Jadi bila kita bandingkan, Y sama dengan MX tambah C. Y dia ialah Y per X, X dia ialah X, M dia ialah 5 dan C dia ialah 3. Okey, tapi kalau kita nak bahagi tadi, ini tadi kita bahagikan dengan X saja kan? Kalau kita nak bahagikan dengan X kuasa 2, okey, kalau kita nak bahagikan dengan X kuasa 2, kita cuba boleh tak? Jadi tak? Okey, so Y per X kuasa 2, 5X kuasa 2 per X kuasa 2 tambah 3X per X kuasa 2. Ini tak ada masalah. Ini hilangkan. Potong-potong tinggal 5. Ini 3 per X. Okay, jadi kalau X ni kat sini, kita terbalikkan lah. Sebab Y sama dengan MS tambah C kan. X ni mesti kat depan. Jadi Y per X kuasa 2 sama dengan 3 per X tambah 5. Boleh je kan. Jadi paksi Y dia, bila kita bandingkan MX tambah C. So Y dia ialah Y per X kuasa 2. X dia sekarang ialah ni. Berapa ni? Ni tadi macam ni, macam yang tadi kita tukarkan tadi tu. Okey, ini maksudnya kat sini X. ya, 1 per X kan? Ini maksudnya 3 darab dengan 1 per X. Jadi X dia ialah 1 per X kat sana. 1 per X, M dia ialah 3, C dia ialah 5. Boleh juga. Boleh juga. Okey, boleh juga jadi. Maknanya boleh je kamu nak bahagikan dengan X ke X kuasa 2 ke. Sebab dia cuma suruh tukarkan kepada bentuk Y sama dengan MX tambah C saja. Okey, ini cuma tukarkan saja bentuk. Tapi nanti dalam soalan bila nak lukis graf dia dah bagi siap-siap dah. Okey, ini cuma kita nak tahu macam mana kita nak tukarkan tak linear kepada linear ni. Untuk jadikan dan kita kena pasti Y apa, X apa, M apa, C dan C dia apa. Okey, B. Cuba B pula. B, alamak. B, Y sama dengan P X punca kuasa 2 tambah Q per X punca kuasa 2. Ni ada dua-dua X kan kat sini. So kita kena hilangkan satu tadi. Okey, nak hilangkan satu, darab dengan, nak hilangkan bawah ni kan? Darab dengan X punca kuasa 2. Okey, jadi ini darabkan. Ini pun darab juga. Darab dengan X punca kuasa 2. Tambah Q per X punca kuasa 2 darab dengan X punca kuasa 2. Okey, jadi boleh potong. Yang ni darab benda yang sama, hilang rumah dia. Tinggal satu je. Tinggal PX saja tambah Q. So kita bandingkan Y sama dengan MX tambah C. Jadi Y dia ialah Y X punca kuasa 2. X dia ialah X, M dia ialah P dan C dia ialah Q. Okey, boleh ya?
B lagi apa? Cuba tengok C. Okey, C tu macam lain sikit ya. C tu Y sama dengan A X kuasa B. Bila ada kuasa macam tu, macam ni kita nak turunkan kuasa tu? Ini dah kategori log dah. Okey, Y sama dengan A X kuasa B. Kita nak hilangkan kuasa ni macam mana? Kita akan tambahkan log kiri dan kanan. Okey, so log tu mestilah asal 10 lah. Log Y sama dengan log A X kuasa B. Okey, so A X kuasa B ni, A X ni darab. Okey, bila darab, bila kita pecahkan ikut hukum log, darab jadi apa? Darab akan jadi tambah. A tambah log X kuasa B. Kemudian B ni turunkan ke depan. Okey. Log Y sama dengan log A tambah B turun. Log 10X. So sekarang kita ada X ini tak ada X kan? Jadi X ni kita pindahkan ke depan sebab samaan kita ialah Y sama dengan MX tambah C. X ni ke sini. Okey, so kita tukar tempat. B log X tambah log A. Jadi X kita kat sini. Ni M dia kan. Maksudnya ke sekarang ni Y kita ialah log Y. X kita ialah log X. M kita ialah B. Dan C kita ialah log A. Itu kalau log lah. Okay, maksudnya bila kamu nampak ada kuasa kat sini, X kuasa B ni, confirm dia ialah log. Jadi tambahkan log kiri dan kanan, pecahkan dia ikut hukum log. Kalau darab dia jadi tambah. Dan susun semula supaya bentuk dia jadi Y sama dengan MX tambah C. Kemudian kena pasti siapa Y, siapa X, siapa M dan siapa C. Okey, ada soalan tak? Ada lagi tak bentuk lain? Bentuk lain. Kita ada lagi kuasa tu untuk soalan E tu boleh buat. Mungkin kita buat F. Okey, cuba F. Okay. Okey, F. Y B tolak X sama dengan AX. Y B tolak X sama dengan AX. Okey, macam mana agaknya nak buat ni? Macam mana kita nak buat ni agak-agaknya? Nak darab ke? Nak bahagi ke? Nak hilangkan siapa? Bahagi. Nak bahagi dengan siapa? X. X. Nak bahagi dengan X. Okey, so kita cuba bahagi dengan X. Y bahagi X. Ni Y B tolak X kan? Darab bahagi dengan X. Okey, sama dengan AX bahagi dengan X. Okey, potong X, tinggal A je. Tinggal A kat sana. Jadi Y per X ni ada B tolak X sama dengan A. Okey, lepas tu macam mana? Cuba pusing-pusingkan. Pusing-pusing. Kalau kita tinggalkan B tolak X tu, ataupun kalau kita bawa Y, X. X bawa sana. Y B X. B tolak X sama dengan AX. Sama je. Ya Allah. Ada 2X kan kat mana kan? 2X. Boleh je. Okey, cuba kembangkan. Kalau kembangkan jadi apa? YB tolak YX YX sama dengan AX. X dengan X ni boleh gabung lah ni. X dengan X kat sini. So tinggal sini YB sama dengan AX tambah YX. X. B sama dengan Y pergi sana B nak pergi sini. B tinggal Y sana. Ini lah ni. Ya. Ni kita boleh faktor keluarkan. Kalau kamu nak keluarkan, jadi A tambah Y
X kat luar. X. YB. Okey, lepas tu okey, nak macam ni pun boleh juga ni. Cikgu rasa ni boleh ni, YB ni. Tapi ada B pula kat sini. C kita tak ada lagi kan. Okay, kalau kita apa ni, kalau kita bandingkan dengan Y sama dengan MX tambah C, Pak CY dia boleh jadi YB, M dia ialah A tambah Y, S dia ialah X dan C dia ialah kosong kat sini. Boleh juga. Okay, tapi macam tak cantik. Tapi boleh je. Boleh je macam tu. Okay, ataupun ni boleh ya, ataupun boleh juga dia asalkan kita dapat bandingkan bentuk dia Y sama dengan MS tambah C. Ada X kat sini. Ni M. Tapi ada Y kat sini kan. Macam cantik lah. Cuba lagi. Mana soalan tadi? Y B tolak X sama dengan AX. Okay, macam mana kalau kita bahagi dengan Y pula? Bahagikan dengan Y. Jadi Y bahagi dengan Y. AX bahagi dengan Y. BX sama dengan X bagi Y. Ini boleh potong kan? Tinggal B tolak X sama dengan AX. Bagi. Lepas tu? Per Y. Per Y. Lupa pula. Per Y. Lepas tu? X tu boleh gabung kan? Mana X? Boleh. Tapi ada Y kat sini. Y ni ada ni kacau ni kan? So ada Y kacau. Kalau kita nak hilangkan A ni, cuba je lah kan. Kita cuba pusing-pusing, bahagi, jadi tak? Kalau cikgu nak bahagikan dengan A pula, tadi kita bahagi dengan Y. Kita bahagi dengan A pula. B tolak X per A. Yang ni pun bahagi dengan A. Boleh potong A pula. A pergi kat sini pula kan? Okay. Kita tengok. B tolak X per A sama dengan X per Y. Okay, sama dengan X per Y. Okay, ini nampaknya ada Y kat sini kan? So maksudnya adalah Y sama dengan MS sama C. So cikgu terbalikkan kat sana ya. X per Y. Okay, ini kita boleh pecahkan. Macam tadi juga sebenarnya boleh pecahkan. Mana tadi? Ini tak ada per kan? Tak ada per. Bila ada per ni, so kita boleh pecahkan dia. B per A tolak X per A. Macam tu pula? Pecah lah macam pecahan. Macam pecahan kalau kita ada BA tolak 5 per 2. Maksudnya 3 per 2 tolak 5 per 2 lah. Okay. So ini pun kita asingkan. Okay, so kita asingkan kat sana. Okay, bila kita bandingkan Y sama dengan MX tambah C, X ni mesti kat depan kan? So kita terbalikkan. Negatif X per A tambah B per A. Jadi kita dah boleh bandingkan Y sama dengan MX tambah C. Okay, so Y kita ialah X per Y. X kita ialah, ni X kita. Negatif X. X kita ialah negatif X. Okay, M kita ialah B tu A. Kita X lah biasanya. Kalau M tu yang negatif, kita ambil negatif dia dekat M. Negatif 1 per A. Ni positif. X dia ialah X. Dan C dia ialah B tu A. Okay. So yang ni latihan intensif nombor 1 ni, cuba buat yang cikgu tak buat tadi apa? A. Yang belum buat kan? Yang belum buat. A, D, E. A, D, E. Okay, nanti boleh cuba sendiri. A, D, E. Okay, ni kita cuma nak tukarkan saja tadi. Kita nak tukarkan tadi bentuk tak linear dan untuk bandingkan untuk mencari nilai Y, X, M dan C. Okay, patah balik. Inilah dia. Patah balik. Okay, so kita tengok sekarang ni. Okay, so kita tengok kat sini. Jadual di bawah menunjukkan nilai-nilai X dan Y didapati daripada satu pemerhatian eksperimen. Pemboleh ubah X punca kuasa dan 1 per Y dihubungkan dengan persamaan ini. Dengan keadaan P dan Q ialah pemada. So, plotkan graf. Okay, so sekarang kita nak lukis graf juga. Soalan exam kita, biasanya bentuk dia macam ni. 10 markah. Mesti ada macam ni. Dia mesti suruh kita lukis graf. Dah lukis, dia suruh cari nilai P, nilai Q, nilai ni. Ataupun asalnya dia bagi X dan Y saja.
Lepas tu disuruh plotkan, plotkan graf 1 per Y lawan X punca kuasa 2. Jadi kamu kena tambah jadual dia. Okey, sekejap cikgu tunjuk. Ataupun untuk sebab dia nak 10 markah kan, jadi banyak. Okey, ataupun dia akan bagi dulu. Dia akan bagi dulu jadual tu ialah XY saja. XY. Jadi bagilah nilai ni semua ada nilai. Ni ada nilai semua. Lepas tu dikata soalan dia plotkan 1 per Y lawan X punca kuasa 2. Jadi yang dibagi XY je kan. Jadi kamu kena tambah dekat graf ini ialah X punca kuasa 2. Carilah daripada nilai yang dia bagi ni. Kalau kat sini 2. Jadi 2 punca kuasa 2. Cari nilai dia. Okay. Dan juga kamu kena tambah 1 per Y dekat jadual. Dia tambah kerja lah untuk dapatkan markah 10 tu. Jadi bila kamu completekan 1 per Y ni, jadual 1 per Y ni dapat 1 markah. X punca kuasa 2 ni dapat 1 markah. Lepas tu bila plot dapat 4 markah. Lepas tu barulah cari nilai-nilai ni, barulah total dia 10 markah. Okey, barulah total markah dia adalah 10 markah. Okey, so sekarang ni dia dah bagi siap-siap dah. Okey, dia dah bagi siap-siap X punca kuasa 2 dan 1 per Y. Dia suruh plot je 1 per Y lawan X kuasa 2. Okey, so kita plot lah. Okey, so kita plot. Ni graf cikgu. Alamak, mana pembaris? Okey, cuba plot dulu. Ada kertas graf tak? Cikgu cari pembaris sekejap. Ada. Ada? Buat. Sekejap. Okey, so kita nak plotkan, dia ada bagi tak dia punya skala. Dia bagi menggunakan skala 1 cm kepada 0.5 unit pada kedua-dua paksi. Okey, so 1 cm kepada 0.5 unit. Paksi 1 per Y. Cukup tak ni? 1 per Y 0.5. 1, 0.5, 1, 1.5, 2. Cukup So cikgu buat kat tengah sikit. 1, 2, 3. Okey, paksi X. Dia suruh guna 0.5. 0.5. 1, 1.5, 2. Itu je kan? Okey. Tu nilai 1 per Y dia ialah 0.5 sampai 3. 1, 1.5, 2, 2.5, 3. Pendek je graf kita Okey, so ini ialah 1 per Y dan ini ialah X punca kuasa. Okey, so kita plotkan. Dia suruh plotkan 0.7. Mana 0.7? 0.7 dan 0.62. 0.7 ni 0.5, 0.6, 0.7, 4 kotak kecil dan 0.62. 0.5, 0.62 lebih kurang Okey, 1, 1.2, 1, 1.2, 1.1, 1.2. 1.22, 1.65, 1.22, 1.1, 1.1, 1.2. Salah. Betul. 1.1, 1.22 dengan 1.65. 1.65. 1.45 dengan 2. 1.45 dan 2. 1.45 dan 2. Okey, 1.58. 1.58 dan 2.38. 1.58 dan
2.38. 2.1, 2.2, 2.3, 2.38 sini lebih kurang. Okey, 1.8, 2.75. 1.8, 5, 6, 7, 8. 1.8 dan 2.75. 2.75. 6, 7, 8. 2.7, 2.6, 2.7, 2.75. Okey, kat situ. Okey, lebih kurang kat situ. Okey, lepas tu gariskan. Seterusnya lukis garis lurus penyuaian terbaik. So, penyuaian terbaik kita kat mana? Okey, macam tu lebih kurang. Okey, nampaknya cukup. Kita memotong paksi negatif. Okey, sepatutnya gerah kamu tu bawa naik sikit lah untuk dapatkan paksi Y negatif ni. Kena tak? Nanti kamu tak dapat cari. Tu. Nampak tu? Kat situ. Okey. Kena naikkan sikit lah gerah tu. Kena naikkan sikit supaya kamu boleh baca nilai ni berapa kat sini. Nilai tu berapa. Okey, so kita dah dapat dah gerah ni. Okey, nanti cikgu tengok gerah cikgu buat dekat buku ni. Supaya boleh rujuk. Okey. So kat sini lebih kurang paksi pintasan Y dia ialah negatif 0.85 ni. Ni kalau kamu naikkan kertas gerah ni dapatlah betul-betul ngam-ngam lah. Ngam-ngam cantik. Tapi ni sebab cikgu dah buat kat sini kan, patutnya paksi X kita kat sini. Okey, ni gerah dia. Nampak kat sini. Jadi kita dapat pintasan Y dia potong kat sini. Ngam-ngam cantik lah. Okey. Okey, so kita dah jawabkan soalan A. Soalan B, daripada graf cari nilai Q. Okey, so daripada graf cari nilai Q. Tadi persamaan dia ialah persamaan yang dia bagi dari soalan 1 per Y sama dengan Px punca kuasa tambah Q. Jadi kat sini ialah Y sama dengan Mx tambah C. Dia suruh cari nilai Q. Q tu ialah pintasan, Q ialah pintasan Y. Jadi kita dah cari tadi kan. Kita dah tengok dekat graf tadi. Pintasan Y dia ialah negatif 0.85. So yang ini tak ada jalan kerja. Tengok dari graf saja. Okey. Tengok dari graf saja. Okey. B. P. Cari nilai P. P pula ialah kecerunan. Kecerunan. Okey. Kecerunan. P ni ialah kecerunan. Jadi P ialah Y1 tolak Y2 bahagi X1 tolak X2 tolak X1. Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Jadi kita pilih dua titik yang kena garis. Ni macam ni, kena cantik ni. Hujung sekali, nombor 2 last tu Y dia 2.38 dan mula-mula sekali Y dia ialah 0.62 bahagi daripada jadual tadi X last sekali, X kedua last ialah 1.58 tolak dengan 0.70. Okey, so kiralah P dia berapa ataupun kecerunan dia berapa. Okey, berapa tu kecerunan dia? A, B dan ketiga pula. Ini carilah kecerunan dia. Okey, yang ketiga pula untuk soalan B yang ketiga. Ini soalan A, lukis graf. B yang ketiga, cari nilai Y apabila X dia 1.21. Kita ada X punca kuasa 2 kan? Tapi kalau X dia 1.21, bila X sama dengan 1.21, jadi bila kita nak tengok dari graf kita X punca kuasa 2. Jadi X punca kuasa 2 dia ialah 1.21 punca kuasa 2. Berapa tu? Punca kuasa 2 1.21. Kita dapat X dia ialah 1.1.
Maksudnya nilai punca kuasa 2 dia ialah 1.1. Okey, cari dekat graf 1.1 mana? Ni 1.1 kat sini. 1.1 kan? Okey, so pergi ke graf. Ini X punca kuasa 2 sama dengan 1.1 kan? Okey, so baca kat sini. Ini berapa ni? Ini ialah 1 per Y. 1 per Y dia ialah 1.1, 1.2, 1.3, 1.35. Okey, jadi kita dapat 1 per Y dia ialah dari graf 1 per Y dia ialah 1.35. Soalan nak apa? Cari Y. Kita nak Y sekarang. Jadi tukar tempat. Kan? Y naik 1.35 turun. Jadi Y naik 1.35 turun. Y sama dengan 1 bahagi 1.35. So dapatlah Y dia ialah 1 bahagi 1.35. Dapat Y dia 0.741. So kita dah menjawab semua soalan 10 markah. Mula-mula tadi kita lukis graf dulu. Okey, lukis graf, betulkan paksi dia, ikut paksi yang dia bagi 0.5 untuk paksi X dan Y. So kita masukkan. Bila kau masukkan nilai paksi ni pun dah ada markah dah, 1 markah. Lepas tu plotkan, semua plot betul 2 markah. Dan kamu gariskan penyuaian terbaik. Sampai penyuaian terbaik tu sampai potong paksi Y ni. Okay, bila dapat 1 garis dapat lagi 1 markah. So 4 markah kat sana. Lepas tu kita cari nilai Q, tengok regraf je. So ini 1 markah sebab tengok je. Kecerunan mungkin 2 markah. Dan dapatkan nilai ni 2 markah lagi. 2, 4, 5, tambah 4, 9 dan skala. Bukan skala, sepatutnya ada dekat jadual ni 1. Jadi 10 markah kat sana. Okey, boleh tak? Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okey, so macam itulah soalan dia. Ni kita macam nak habis dah ni. Aplikasi hukum linear. Okey, aplikasi hukum linear. Kita tengok terus. Aplikasi ni biasanya soalan dia tak direct. Macam ni kan? Soalan ni dia direct terus bagi jadual. Terus bagi jadual, suruh lukis terus. Tapi kalau aplikasi biasanya dia akan ada cerita-cerita lah. Okey, kita tengok latih diri 6.6 ni. Apa cerita dia? Jadual di bawah menunjukkan nilai-nilai bagi populasi sejenis bakteria yang ditemukan di dalam satu tabung uji. Pemberi ubat X mewakili bilangan jam dan Y mewakili jumlah populasi. Pemberi ubat X dan Y dihubungkan dengan persamaan Y sama dengan PX, PQ kuasa X dengan keadaan P dan Q ialah pemalar. Okey, ini yang tadi cikgu cakap ni. Dia bagi jadual tu dalam nilai X dan Y saja. Tapi dia suruh plotkan log Y lawan X. Jadi kamu kena tambah satu lagi dekat jadual ni, iaitu log Y. Jadi tekan je lah log Y. Y kita 3.98, log 3.98 masukkan dalam jadual. Log 6.31 masukkan dalam jadual. Okey, bila dah dapat tu barulah kita lukis penyuaian terbaik. Lepas tu, okey, jom kita buat. Lepas tu, ni last lah ni kan. Okey, jom kita buat yang ni. Okey, dia bagi jadual bakteria tu. Yang dia bagi ialah, sekejap, mana bakteria punya ni? Okey, yang dibagi ialah sini latih diri 6.6 muka surat 167. Okey, yang dibagi XY 2, 3.98, 4, 6.31, 6, 10, 8, 15.85, 10, 25.12 dan 16.100. Okey, tapi yang disuruh plot ialah log Y melawan X. Jadi kamu kena tambah satu lagi dekat jadual ni. Tambahkan untuk log Y. Log Y. Okey, so tambah je. Tambah dan kira nilai dia. Log Y. Log 3.98. Log
3.98. 0.6 lah, kita bunda kan. Okey. Log 6.31. 0.8. Kosong. Log 10. 1. Log 15.85. 1.2. Log 25.12. 1.4. Dan log 100. 10 lah. 2. Okey, so dapat yang tu. Okay, jadi sekarang barulah kita nak plot log Y lawan X. X dah ada kan? Jadi kita ambil kat sini, ini ialah paksi Y dia, ini ialah paksi X dia. Okey, so kita plot sekarang. Ada tak skala dia bagi? Okey, dia kata gunakan skala yang sesuai. Okey, so kita pilih sendiri skala kita. Okey, so kita ada nilai kat sini 2, 4, 6, 8, 10 ni. So sampai 16 kan? Banyak So berapa? Boleh cukup tak ni? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Okey, cukup So kita buat 2, 2, 2. Okey, untuk paksi Y dia 0.2 cukup tak? 0.2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Okey, 0.2. Okey, jadi kita dah pilih skala kita. Ini pembaris. Okey, so cikgu tengahkan cukup tak? Okey, cukup Cikgu tengahkan sikit supaya senang nampak. Okey, paksi X kita 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 dan 16. Ni ialah paksi X. Okey, dan paksi Y kita mana Y tadi? Sampai 2 kan? So 0.2, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 dan 2.0. Ini ialah paksi log Y. Okey. Okay, so sekarang kita plotkan. X2 log Y 0.6. X4 0.8. X6 1. X8 1.2. X10 1.4. Dan X16 2. X16 ni 2. Okey, cantik je graf kita kan. Okey, so kita cuba sambungkan. Sambung mesti potong. Mesti potong paksi X ni. Paksi Y ni mesti potong. Okey, so kita dah settle kat sana. Jadi kita dapat tadi markah kita dekat sini. Kat sini kita lengkapkan jadual ni satu markah. Buatkan graf ni. Ni skala betul. Skala ni betul. Skala ni betul. Plot pun betul. Garis betul. 4 markah. So dekat graf ni. So kita dah dapat 5 markah kat sini. Okey, jadi soalan ni sepatutnya kamu jawab lah untuk bab hukum linear ni. Mesti kena jawab sebab sampai sini dah dapat 5 markah. Kalau kita nak 10 markah, kita jawab lagi. Okey, seterusnya daripada graf cari nilai P. Apa nilai P? Okey, so sekarang tadi persamaan yang dibagi ialah Y sama dengan PQ kuasa X kan? Okey, tadi graf kita ialah log Y lawan dengan X. Jadi kita tambahkan kat sini. Betulkan dulu persamaan ni untuk dapatkan log Y lawan dengan X ni. Dapat tak? Macam tadi kita buat. Log 10 PQX kan. Okey, so ini pecahkan. Tambah log Q kuasa X. Okey, tukarkan, turunkan X ke bawah dan terus tukar tempat. X log Q tambah log P. Okey, so sekarang log Y lawan log X kan. Ini X ni ialah paksi X. Bukan X ni ialah M. Jadi M dia ialah log Q. Kita terbalikkan Log Q dulu. X kat luar. Tambah log P. Jadi Y sama dengan MX tambah C. Betul lah Y lawan dengan log Y lawan dengan X kat sini. Log Y lawan dengan X kan. Okey, so inilah M. Sekarang soalannya ialah cari nilai P. P tu apa? Kat sini P. P tu ialah pintasan
pintasan Y kita dapat 0.4. Jadi kat sini, untuk jawab soalan 1 ni, B1, untuk jawab soalan B1, C dia sama dengan log P. Okey, C kita apa? 0.4. 0.4 ialah log P. Macam mana dapat P? Tendang-tendang tu? Kan? Tendang kan? Tendang. Kalau nampak macam ni, kita biasa tendang sini, tukar je tempat. Tukar tempat. 10 naik sini, naik atas kan? Jadi tinggalkan P. P ialah 10 kuasa 0.4. Apa tu? 10 kuasa 0.4. Dapat 2.5. So P dia ialah 2.5. Q apa? Q ni Q ni ialah kecerunan. Okay? Q ialah kecerunan. Jadi Q sama dengan kecerunan. Kecerunan apa? Bukan Q log Q. Log Q sama dengan kecerunan. So log Q, kecerunan ialah Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Okey, carikan titik yang kena. Semua kena kan? Okay, kita ambil hujung dan hujung. Okey, kita ambil hujung dan hujung tadi. Paksi Y dia 2 tolak 0.6 bahagi X dia 16 tolak 2. Okey, berapa tu? 2 tolak 0.6 bagi 14. Bahagi 14 dapat 0.1. Betul? 0.1 itu ialah log Q. Sekarang kita nak Q. 10 tendang jugalah ni. 10 buat sini tendang. 10 kuasa 0.1. So dapatlah Q dia berapa? 10 kuasa 0.1. Dapat Q dia 1.26. So dapat Q dia 1.26. So kita dah menjawab dah P dan Q kat sana. Okey. Tengok-tengok dulu sebelum kita jawab C. Lain sikit kan? Pening. Tak apa, boleh tengok banyak kali untuk fahamkan. Nanti cikgu hantar gambar kan? Okey. Nanti cikgu hantar video lah balik. Tengoklah balik. Okey, sebelum kita jawab C. Ini soalan 6.6. C, anggarkan jumlah populasi bakteria itu selepas 5 jam. Okey. Okey, baca balik soalan. Jada di bawah menunjukkan nilai-nilai bagi populasi sejenis bakteria yang disimpan dalam satu penguji. Pemberi ubat X memiliki bilangan jam. Jadi X itu ialah bilangan jam. X itu ialah bilangan jam. Kita buat sini Okey, C dikata anggarkan jumlah populasi bakteria selepas 5 jam. Okey, bila kita baca balik soalan, pemberi ubah X mewakili bilangan jam. Jadi X lah. Bila X itu ialah 5 jam. 5 jam itu nilai X dalam soalan lah. Sebab X mewakili bilangan jam dan Y mewakili jumlah populasi. Jadi bila X 5 daripada graf, X dah ada kan? So kita tengoklah graf. Dari graf X5, mana X5? Okey, cari pen lain. X5 kat sini. Bila X5 pergi ke graf. Ni bila X dia 5. Okey. Y dia berapa? Bukan Y lah, log Y. Log Y dia kita dapat berapa? Okey, so log Y dia kita dapat 0.8, 0.9. Bukan. 0.8, sini 0.9 kan? 0.824868. 0.88 kat sini. Ini 0.9. 0.88 So dari graf kita dapat log Y dia. Okay, dari graf log Y dia ialah 0.8
Yang dia nak ialah anggaran populasi. Populasi itu ialah jumlah Y mewakili jumlah populasi. Jadi kita nak Y. Kita nak Y jumlah populasi. Populasi dia ialah Y. Y berapa? Populasi dia berapa kan? So sekarang kita dapat ni log Y dia ialah 0.88. Jadi Y berapa? Bawa lagi, tendang lagi. 10 kuasa 0.88. Jadi dapatlah Y dia 10 kuasa 0.88. Dapatlah Y dia 7.59. Populasi dia. Berapa? 7.59 tu apa? Berapa? Ribu-ribu ke? Mewakili jumlah populasi je kan? Jadi tak cakap lah berapa juta ke apa kan. So populasi dia. Dapatlah jumlah populasi. Populasi selepas 5 jam ialah 7.59. Okey. Jadi ini ikut graf kamu lah. Ikut graf kamu masing-masing. Macam cikgu dapat 7.59. Cikgu ikut graf cikgu buat ni. Ikut garisan kamu. Kalau cikgu ikut graf yang cikgu buat asal mula-mula ni tadi. Yang ni tadi. Dekat buku ni cikgu buat ni. Cikgu dapat populasi dia hari tu ialah 7.94. Jadi ikut kamu punya graf. Sebab yang graf ni cikgu lukis pakai pen marker ni tebal kan. Kamu kena lukis dengan guna pensel lah. Barulah dia betul-betul sharp. Tajam kan. Baru kena betul-betul. Kotak yang mana yang kena. Macam tu. Okay. So kamu lukis betul-betul. Cuba betul-betul lukis balik dan cari balik. So itu je lah untuk bab ni. Okay. Untuk bab ni cara dia ialah tukarkan ni tadi. Tukarkan kepada bentuk Y sama dengan MS tambah C. Lepas tukarkan, kenal pasti Y apa, X apa, M apa, C apa. Okay. Lepas tu lukis graf dia macam biasa. Lukis graf macam biasa. Cikgu harap kamu boleh capai sampai lukis graf tu. Dapat dah separuh markah, 5 markah. Yang soalan B dengan C ni, kalau okey, boleh sambung. Biasanya cikgu harapkan kamu dapat separuh markah daripada graf ni, daripada bab ni. Untuk pungut markah lah. Bab lain tu macam leceh sikit. Biasa kalau lukis graf ni senang sikit. Okey. Sebab lukis graf dia dah bagi nilai. Dia dah bagi nilai mana. Apa lawan apa tu cuma masukkan dan lukis. Tapi bila kamu nak cari soalan B ni, kenalah ada calculation kat sini kan. Kena banding-bandingkan tu yang sangkut lah. Sangkut habis lah kamu. Pengalaman cikgu tengok kakak-kakak kamu disangkut terus kat sini. Jadi harapannya sampai lukis graf dapatlah separuh markah. 5 markah. Okey, boleh tak? Kita ada soalan satu je ya. Soalan 2 boleh cuba. Soalan 2 boleh cuba. Okey, yang semalam tu dapat tak buat? Soalan semalam. Soalan nombor 4 kan? Soalan nombor 4. Saya try. Dah try? Dah try jangan padam. Nanti cikgu bagi jawapan boleh check. Boleh tahu kat mana salah kan? Okey, nanti cikgu snapkan jawapan dia. Tapi kalau tak faham juga tanya balik. Okey, so hari ni sampai sini. Maksudnya kita dah habis bab ni. Okey, minggu depan kita masuklah bab baru. Apa bab baru tu? Geometri koordinat. Okey, ini pun dah belajar banyak jugalah. Cuba laju-laju sikit. Okey, so ada soalan lagi? Apa-apa?